Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Nazir, Barisan Al-Ali Jawatan Kuasa, seterusnya para sukarelawan Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapatlah kita bertatap muka bersempena dengan program Istiqbal Ramadan sempena menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak 1444-2023. Malam ni saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu Ramadan, bulan tarbiyah. Hadirin hadirat sekalian, jika tidak silap kiraannya pada malam ini kita dah pun memasuki 26 Sya'ban. InsyaAllah lagi 5 hari kita akan didatangi oleh tetamu agung. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir, Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat, itulah buah amal yang berkat. Memasuki penghujung Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan, ayuh kita persiapkanlah diri untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Sebab itu tanda orang beriman, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, mereka ini sentiasa bersiap siaga, khususnya bila nak menyaut seruan daripada Allah. Apatah lagi bila turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini semboyan, panggilan. Oi, mari semua. Ini panggilan. Yang memanggilnya bukan calang-calang, Allah. Maka bila panggilan ini telah dikumandangkan, maka sifat orang beriman, dia mesti buat persiapan. Jangan jadi sampai at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Apabila kewajipan telah datang, masih dia belum bersiap menjalankan kewajipan itu. Ketidaksiapan seseorang adalah salah satu tanda dia meremehkan perintah. Sebagai contoh, solat. Kita nak semayang, kita buat persiapan. Bahkan sebelum azan berkumandang, orang beriman sudah pun bersiap. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, janganlah engkau menjadi seperti hamba yang berlagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali hanya dipanggil. Maka datanglah sebelum azan dikumandangkan. Sampai begitu salafus salih, begitu halus perasaan mereka. Sebab itu selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dia mesti berada dalam masjid sebelum azan dikumandangkan.
sebagai simbol preparation sebelum datang kewajipan. Sama juga dengan haji, kita buat persiapan sebelum berangkat daripada haji. Maka di dalam Ramadan yang bakal bertandang kurang lebih 5 hari lagi, ayo buat persiapan. Cuma pada malam ni kita ingin membincangkan bagaimanakah Ramadan boleh dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah oleh Allah kepada kita. Pertama, mari kita melihat apakah matlamat utama puasa Ramadan. Apakah main objektifnya? Setiap perkara dia mesti ada main objektif. Kita kalau mengarang surat, buat permohonan apa sajalah, kewangan apa saja, yang orang paling nak tahu sebelum meluluskan sesuatu, apa objektif utama benda itu diwujudkan. Dalam konteks Ramadan, main objektifnya adalah takwa. Itu objektif paling utama. Kalau kita rujuk dalam Quran, Allah sendiri menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Mana panggilan untuk kita? Maknanya orang yang malas puasa, tak suka Ramadan, dia tak termasuk dalam panggilan ini. Maka kita dikecualikan daripada senarai orang beriman kalau kita tak berminat dengan Ramadan. Ini hanya dipanggil kepada yang terpilih saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada aku, kata Allah, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Apa sebab? Di hujung itu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Saya ingin berkongsi pada malam ini tentang beberapa terjemahan yang bagi cara peribadi saya melihat terjemahannya kurang tepat. Apabila ada di kalangan orang yang membaca ayat ni dengan terjemahan, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, itu diterjemahkan mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada penceramah yang terjemahkan semoga kamu bertakwa. Malam ni kita nak melihat, benarkah perkataan la'alla itu bermakna mudah-mudahan? Apa makna la'alla? Banyak sekali ayat Al-Quran yang memuatkan kata la'alla. Ada 114 kali direkodkan dalam Al-Quran. Perkataan la'alla ini digunakan dalam pelbagai bentuk. Kemunculannya juga berbeza-beza. La'alla disebut 3 kali, la'alli disebut 6 kali, la'allana disebut sekali, la'allaka 2 kali, la'allakum 59 kali, la'allahu 3 kali. Biasanya dalam terjemahan yang kita biasa dengar, kalimat la'alla ini dialih bahasakan menjadi semoga, ataupun mudah-mudahan, ataupun supaya, ataupun agar. Namun sebenarnya hadirin hadirat sekalian, konteks ayat la'allakum tattaqun adalah pernyataan eksplisit daripada Allah. Maknanya begini, kata Ibnul Athir, kalimat la'allakum tattaqun itu kurang tepat kalau diterjemahkan menjadi semoga kamu bertakwa. Tetapi yang paling tepat adalah diterjemahkan supaya kamu pasti bertakwa. Itu beza. Atau kalimat yang semaknanya atau senada dengannya. Maknanya Allah Ta'ala menyebutkan melalui puasa Allah jamin pasti engkau jadi orang takwa. Kalau bahasa Inggeris dia bukan hopefully, dia bukan perhaps, dia bukan perchance, tetapi definitely. Definitely. Bahasa kita confirm lah. Artinya kita terjemahkan, wahai orang beriman, puasalah kamu sebagaimana diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, dan kamu kalau lakukan itu pasti kamu bertakwa. Cuma bagaimana nak takwa itu ada syarat-syaratnya.